Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin sekarang dah pukul kata pukul 1 1:10 pagi. Sebab saya pun tak boleh tidur lagi sebab lepas balik kerja. Okey, hari ni saya buat video mengenai kes pemandu mabuk. Okey, sebelum saya untuk terangkan mengenai apa yang saya nak beri pandangan. Okey, pandangan saya mengenai kes mabuk. Okey, kes mabuk ni banyak kategori dia, di mana saya pun ada buat risikan di mana kenapa kita yang pemandu mabuk ni boleh jadi satu kemalangan. Di mana kita tengok kalaupun orang tu minum 5 botol pun sekiranya dia mengantuk di mana ada yang bawa minum tak apa-apa pun, yang orang kata minum arak alkohol ni, di mana walaupun dia minum, jangan kita cakap 5 botol lah, kita cakap 1 botol je, tapi kalau dia minum, dia rasa dah lepas tu dia rasa mengantuk, itu akibatnya dia akan jadi satu aksiden di mana akan berlaku orang kata pemandu mabuk melanggar yang tidak salah sebab dia macam mengantuk, dia tidak dapat mengawal diri dia. Okey, di mana saya mungkin akan dikecam di pihak-pihak yang orang kata menyokong pemandu mabuk ni untuk kata apa, penjualan. Okey, saya minta pihak PBT, setiap negeri ada PBT kan, PBT atau apa nama dia lagi, pihak berkuasa lah macam tu. Pihak akan saya minta ni pandangan saya lah. Untuk contohnya saya akan bagi pandangan saya. Setiap kedai dan negeri lah, setiap negeri, senang saya cerita, setiap negeri ada PBT dia, membuat kuasa kepada pekedai sebedika ke jualan macam 7-Eleven, Speedmart, 99 ke apa banyak lagi, di mana yang ada jual alkohol, di mana Carlsberg, apa yang saya tak tahulah, ada banyak lagi, di mana dihadkan penjualan kepada pelanggan yang nak beli alkohol sebelum pukul 10. Selepas pukul 10, macam 10 1 minit ke, tidak dibenarkan. Kita minta pihak berkuasa memberi surat untuk memberi pasangan CCTV. Mungkin mereka pun ada pasangan CCTV. Pihak kuasa akan datang pukul 10 atau 10.30 ke, dia pihak kuasa datang akan cek CCTV, adakah di kedai itu menjual arak kepada pelanggan selepas pukul 10. Sekiranya kedai itu menjual arak pukul 10, dia akan dikena compound. Maksudnya compound kedai itulah, owner tu akan kena compound. Maksudnya compound dia sebanyak 100,000 hingga 1 juta. Itu untuk pengajaran kepada owner yang jual arak tu selepas pukul 10 malam. Sama juga di kelab malam, maksudnya hari biasa dia boleh beli pun sampai pukul 10 lebih. Maksudnya pukul tu kita bagi pihak berkuasa hadkan masanya, hari pekerja dia ke kelab malam ke bar ke sampai pukul 12 saja. Dan macam cuti umur mungkin dia bagi masa sikit untuk orang kata istirahat, di mana kalau katalah pukul 3, pukul 2.30 tu ke atau pukul 2 dia dah kena tutup kedai, pintu dia separuh lah, di mana memberikan orang kata kelab tu dah nak tutup. Ataupun pihak kelab ada buat satu kata undang-undang. Sekiranya pemandu mabuk ni kalau kita tengok dia dah terlampau mabuk, pihak kelab boleh minta pelanggan tu serahkan kunci, tapi kena bertanggungjawab lah pihak kelab ke bar ke, bertanggungjawab selepas pelanggan bagi kunci kereta ke, untuk di mana pelanggan tu dah minum, dah mabuk, orang kata dah mabuk, setiap pihak kelab tidak membenarkan kunci tu dibagi kepada pelanggan untuk membawa, ataupun pihak kelab untuk memintakan pelanggan tu ada pembantu yang tak minum, ataupun minta nombor telefon keluarga. Okey, minta nombor telefon keluarga
sekiranya ada dendam mabuk, telefon Grab. Maksudnya pihak kelab menelefon Grab untuk hantar pada pelanggan tu ke rumah, ataupun telefon keluarga dia mengatakan suami dia ke, adik dia ke, keluarga dia on the way balik sebab terlampau mabuk, kita hantar Grab. Sekiranya Grab tu dia tak nak bayar, masa dia hantar tu boleh claim. Boleh claim pihak kelab boleh claim lah untuk pembayaran balik untuk sekolah bagi kunci tu kepada pelanggan. Dan pihak kelab kena bertanggungjawab sekiranya kereta yang dia bagi kunci kereta tu hilang barang-barang yang berharga atau tercalak atau hilang, pihak kelab akan bertanggungjawab untuk ganti rugi. Itu maksudnya saya buat ni untuk win to win kepada pihak kelab dan pelanggan yang datang di kelab ke dia apa. Mungkin kita cakap, kenapa tak diharamkan arak tu? Okey, kalau kita buat kajian, mungkin kita tahu hasil negara banyak cukai. Di mana cukai yang paling tinggi, mungkin orang cakap minyak lah, betul. Okey, ada minyak, kita ada galian minyak. Okey, cukai arak ni adalah 70% tak saya 70% adalah cukai kerajaan. Yang arak jual tu 70% adalah pergi kepada pihak kerajaan. Sama juga rokok. Okey, sekiranya kita stop di mana kita akan kekurangan cukai. Okey, cukai, dan itulah yang dibayar campur semua sekali. Mungkin ada untuk dibayar gaji, untuk orang kata pendapatan boleh tambah kaki tangan kerja, untuk orang kata pendapatan asing negara lah. Okey, mungkin rakyat Malaysia akan marah saya, akan mengecam saya di mana saya menyokong untuk arak ni tidak diharapkan. Maksudnya mungkin kita cakap kalau diharap mungkin bangsa lain, agama lain yang macam Kristian, Buddha, yang perayaan diorang ada minum arak, kita tidak boleh mengalang. Okey, kita tidak boleh mengalang bangsa lain untuk minum. Itu adalah orang kata kadang-kadang diorang tension, diorang nak minum, diorang stres di tempat kerja, tapi jadikan benda tu ada pihak possibility memberikan surat kalau tak, di mana contohnya kalau orang pemandu tu mabuk, dia nak bawa juga kereta, kita minta pihak pewajib, pihak kerajaan dan orang kata apa, hakim buat satu SOP kajian balik, di mana kalau sekiranya pemandu mabuk tu melanggar pemonceng ke membuatkan insiden yang tu meninggal, dia akan dipenjara ke 30 tahun dan tu sebatan 30 kali, denda 500,000 hingga 2 juta. Dan kalau sekiranya itu, kalau dia yang maksud saya 4 tadi tu, sekiranya tak matilah, lumpuh, orang tu lumpuh, lesen dia yang langgar tu kena tarik balik dan tidak boleh ambil lesen lah. Maksudnya tu yang lumpuh, yang maksud orang tak bersalah tu dia lumpuh, dan keluarga kepada yang pemandu mabuk ni kena bagi pampasan sebanyak 2 juta sebab keluarga tu lumpuh, tak boleh cari kerja. Sekiranya keluarga tu mati, meninggal lah, kita akan minta rumah gantung sampai mati kepada pemandu mabuk tu. Kalau kita kata denda, diorang pun boleh bayar, diorang boleh buat rayuan, di mana kita minta pihak pewajib, pihak atasan boleh buat kajian. Mungkin pandangan saya ni bukan untuk saya seorang, kita berkongsi kepada semua rakyat Malaysia. Okey, untuk kelab yang saya cakap tadi, kena hari biasa tu sampai 12 malam lah. Macam mungkin cuti umum, mungkin dia boleh panjang sikit sampai pukul 3, masuk pukul 2 tu dah separuh pintu dia akan tutup. Dan kedai-kedai pun pukul 10 malam tidak dibenarkan jual. Kita minta pihak kerajaan dan pihak negeri semua akan ambil tindakan sewajarnya had penjualan arak sebelum pukul 10 malam. Selebih pukul 10 malam, dia akan, pihak kerajaan ke pihak kuasa akan datang untuk cek CCTV pada start daripada pukul 9 malam tu 9 malam hingga 10. Kita boleh tengok dalam masa yang tu ada tak pukul 10.30 tu kita tengok ada tak jual. Di mana atau kedai tu tutup pukul 10. Sebelum kedai tu tutup pukul 10, dia akan cek. Maksudnya sekiranya CCTV tu diorang kena ada lah. Untuk sekiranya pihak BBT kena bagi surat untuk bagi orang kata tindakan tegas kepada yang
kedai-kedai lah. Okey, itu yang pandangan saya, yang anda pandangan anda lah, pandangan saya untuk beri pandangan kepada masyarakat Malaysia dan pihak atasan ke mungkin dapat tengok video ni, boleh buat satu kajian di mana kita minta dan kita merayu. Maksudnya saya buat ni win to win. Pihak pemabuk dan pihak apa ni yang tak bersalah pun akan dapat pembelaan, di mana pihak kerajaan pun akan dapat manfaat, di mana cukai pendapatan, di mana kalau kita tengok kalau diharamkan kita kekurangan pendapatan cukai. Okey, mungkin akan video saya ni akan dikecam, akan orang kata banyak yang akan caci maki saya, dia kata saya ni hanya backup kepada membenarkan jualan arak untuk dibelilah, di mana saya bukan menyokong, di mana kita memberi orang kata kebaikan kepada kerajaan dan kepada masyarakat Malaysia, di mana bangsa lain pun kita tidak nak ada resist dan kata duduk dalam Malaysia ni ada kita berbilang kaum dan agama, di mana kita kena jaga diri kita. Sekiranya kita kata kadang-kadang pun orang tak mabuk pun yang bawa pun, bukan kita cakap Cina ke India, ada yang Melayu pun ada yang mabuk, ada yang tak mabuk. Habis kalau langgar tu accident macam mana juga. Mungkin orang cakap mabuk, tapi sebabkan dia mengantuk. Dia mengantuk ni sebab sebenarnya mengantuk ni akan membuatkan satu kemalangan yang amat berbahaya. Okey, sekiranya perjalanan jauh, pemandu lah mungkin kata kalau mengantuk tu boleh dia tidur lah dulu sebelum perjalanan ambil masa yang dalam kata 5-6 jam. Sekiranya letih boleh diberhentikan RR, boleh tidur, kata boleh rehat sementara waktu. Untuk jalan jauh tu pun samalah, maksudnya kita beri keutamaan kepada masyarakat untuk berfikir, memberi pandangan. Sekiranya pandangan saya ni anda setuju ke, anda tak setuju ke, anda boleh komen, dan kita beri sebagai rakyat Malaysia, kita memberi semua kemenangan, di mana yang tak minum pun kemenangan, yang tak minum pun kemenangan jugalah, di mana win to win, di mana pembelaan tu akan terbela. Sekiranya yang saya cakap tadi, kalau lumpur 30 tahun, yang pemandu mabuk lah yang buatkan lumpur yang tak bersalah 30 tahun penjara dan sebatan 30 kali 500,000 hingga 2 juta kena denda lah, dan lesen dia terbatal automatik sampai bila-bila. Sekiranya pemandu mabuk tu melanggar kematian, denda tetap denda 1 juta hingga 5 juta, hukuman mati sebab dia dah buat mati kan. Pemandu mabuk disebab dia dah salah, kenalah hukuman dengan setimpal. Yang sekiranya ada yang setuju, bolehlah berkongsi pandangan kepada video saya ni untuk kita berikan manfaat kepada semua masyarakat Malaysia berbilang kaum. Kalau saya kena maki, kena caci, tak suka video saya ni pun saya tak kisah, sebab saya orang kata berkongsi pandangan yang sebaik. Bukan saya cakap saya ni jahat ke baik ke tak. Kita sebagai kita ni makin lama makin berumur, makin dewasa, dan kita fikir cara matang dan profesional. Okey, sekiranya video ni saya minta maaf lah sekali lagi, sekiranya video ni tidak memuaskan rakyat Malaysia semua, saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin anda sendiri boleh nilaikan pandangan anda untuk kita kongsi sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.